Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih kepada seluruh keluarga Malaysia yang setia menonton kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Seperti kebiasaan pada setiap Isnin 9 malam di saluran berita RTM, TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Ya, malam ini masih lagi berkolerasi daripada pasca bajet 2022. Apa yang penting, Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan MAFI menerima suatu jumlah peruntukan yang lebih besar berbanding sebelumnya. Antara yang terbesar juga untuk kita menterjemahkan bagaimana industri makanan ataupun agro makanan ini boleh memberikan dan juga mendaya usahakan supaya negara kita menjadi antara pengeluar utama makanan di dunia, malah untuk mewujudkan suatu rantaian dan juga persekitaran makanan yang boleh mewujudkan bekalan makanan kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Dan ia juga berkolerasi dengan rancangan Malaysia ke-12 malah dengan dasar agro makanan negara yang ingin dicapai oleh pihak kementerian dan juga pihak kerajaan. Untuk malam ini kita bercerita tentang bajet 2022, jaminan sistem makanan demi keluarga Malaysia. Saya amat berbesar hati sekali lagi pada malam ini bersama dengan Berhormat Datuk Seri Ronil Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, dan juga yang berbagi Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali, Ketua Pengarah Fama. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri dan juga Zainal, apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Alhamdulillah. Datuk Seri, kalau kita lihat korelasi kepada bajet 2022, sudah pastinya kita juga mengira detik kepada tempoh 100 hari untuk MAFI mencapai aspirasi dan juga targetnya, iaitu aspirasi keluarga Malaysia. Ada beberapa pencapaian dan juga target yang telah pun berjaya dicapai oleh pihak MAFI. Jadi mungkin ini kesempatan yang terbaik untuk Yang Berhormat Datuk Seri menerangkan berkenaan pencapaian MAFI selama 100 hari, Datuk Seri. Kita meletakkan 3 program yang hendak disesarkan oleh kementerian dalam tempoh 100 hari yang diletakkan oleh Perdana Menteri sebagai program AKM, aspirasi keluarga Malaysia. Dan dalam memilih 3 program itu, kita asaskan kepada teras utama yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri kerajaan, iaitu ada 6 teras. Teras pertama adalah untuk menstrukturkan semula ekonomi, teras kedua menjamin keselamatan dan ketenteraman negara, teras ketiga meningkatkan kesejahteraan sosial, teras keempat mempertingkat infrastruktur menyeluruh, kelima memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia, dan keenam memperkasa penyampaian perkhidmatan. Dalam 6 teras ini, 2 teras itu adalah teras yang sesuai untuk MAFI olakan, karena MAFI diletakkan dalam kluster ekonomi di kalangan kementerian-kementerian yang ada. Jadi teras pertama iaitu menstrukturkan ekonomi, dan juga teras ketiga meningkatkan kesejahteraan sosial. Berteraskan kepada teras ini, MAFI olakan 3 program, iaitu program untuk meningkatkan taraf kehidupan kumpulan sasar dalam pemberian bantuan, insentif dan juga pembiayaan sebagai program pertama. Dan program kedua adalah program Smart Sawah Berskala Besar, dan program ketiga adalah Smart Kad Keluarga Peladang ataupun Peladang AI. 3 program ini dijadikan sebagai program 100 hari yang perlu dicapai. Kenapa 3 program ini? Kerana program pertama tadi meningkatkan taraf kehidupan kumpulan sasar umpamanya. Kita sasarkan ianya akan dapat dimanfaatkan 50,000 penerima melalui pelbagai program-program yang diletakkan dalam program meningkatkan taraf kehidupan kumpulan sasar ini. Begitu juga program Smart Sawah Berskala Besar, kita sasarkan akan dimanfaatkan 1,000 pesawah. Dan juga yang ketiga itu program Smart Kad Keluarga ataupun Peladang AI. Kita sasarkan 2,000 peladang akan mendapat kad ahli serta manfaat daripada kad ahli tersebut, kad peladang tersebut. Jadi ini merupakan sasaran yang telah dibuat, dan 10 hari sebelum berakhir tempoh 100 hari yang diletakkan oleh MAFI, setakat ini kita telah capai lebih daripada sasaran untuk ketiga-tiga program. Jadi contohnya program meningkatkan tahap hidup kumpulan sasar, kita targetkan 50,000 masyarakat kumpulan ini mendapat manfaat, dan setakat 10 hari sebelum tamat 90 hari ini kita telah sesar mencapai
sasaran seramai 70 hampir 75,000 penerima mendapat manfaat. Begitu juga Smart Sawah berskala besar, 3,800 pesawah akan menerima manfaat daripada program ini. Dan kad peladang air ini, setakat ini kita telah keluarkan hampir 5,000 kad peladang air kepada ahli-ahli peladang di seluruh negara. Jadi saya melihat bahwa konsep AKM ini mensasarkan kementerian untuk mencapai target sasaran dalam tempoh 100 hari adalah merupakan satu exercise yang penting yang memberi manfaat. Yang kita belajar di kementerian ini, wujudnya kerjasama yang erat, kesatuan, wujud ke satu teamwork yang mampu mencapai sasaran yang disasarkan. Jadi aspirasi keluarga Malaysia merupakan satu pendekatan yang amat baik. Sebab itu di kementerian kita melihat bahwa semangat daripada AKM ini tidak perlu dihentikan selepas 100 hari. Kita ingin melihat semangat ini diteruskan. To us at the ministry, every day is 100 day. Jadi setiap hari itu adalah 100 hari. Kerana semangat kerjasama, teamwork untuk capai satu matlamat bersama. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang agak luar biasa yang disebabkan oleh semangat aspirasi ini di kalangan warga Mafi. Jadi kita menyambut baik aspirasi yang dibuat oleh Perdana Menteri dalam menganjak satu pencapaian yang tinggi dan luar biasa untuk setiap kementerian. Sebab itu di Mafi wujud satu bentuk kerjasama dan teamwork yang agak kehadapan untuk terus disemai dalam setiap warga Mafi. Itu satu penjelasan yang konklusif. Mungkin seketika nanti kita juga akan bercerita bagaimana juga tujuan ekspor dan juga import agro makanan ataupun industri agro makanan di Malaysia. Tetapi sebelum itu amat molek untuk kita bercerita juga tentang peranan Fama dalam perihal pemasaran ataupun agro makanan ini. Outlet pemasaran ataupun agro makanan Fama juga turut diwujudkan dalam perihal untuk kita memaparkan dan juga melihat perincian kepada pemasaran itu diterjemahkan bukan sahaja kepada penghasilan produk-produk makanan tapi juga pemasaran. Cumanya untuk ketika ini yang berbagi Datuk Zainal, perincian tentang bagaimanakah Fama juga turut berperanan, berfungsi dalam menjayakan aspirasi tersebut dan juga berfungsi dalam menyokong apa juga agenda juga dasar di pihak kementerian. Datuk. Terima kasih. Kita juga telah diberi peranan oleh pihak Mafi untuk kita menggembelingkan usaha bagi membuka semula outlet-outlet sejajar dengan perubahan di dalam tahap-tahap ekonomi kita. Kita tahu apabila kebanyakannya dah pergi ke tahap 3, tahap 4 dan sebagainya. Daripada aspirasi keluarga Malaysia ini, kita telah pun diberikan target untuk membuka sebanyak 241 outlet yang dahulunya kita rehatkan sementara akibat daripada PKP. Namun begitu sehingga kini kita telah pun mencapai lebih lagi daripada yang telah ditetapkan, iaitu sebanyak 395 outlet yang telah pun kita buka dengan nilai jualan dia sebanyak 221 juta berbanding dengan sasaran yang ditetapkan sebanyak 200 juta. Jadi ini adalah merupakan satu langkah bagaimana kita menyokong kepada aspirasi keluarga Malaysia yang telah dinyatakan oleh Yang Mohd Menteri tadi untuk kita di penghujungnya, kerana pemasaran ini adalah di penghujungnya. Menyediakan outlet-outlet supaya hasil-hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani-petani kita dapat untuk kita pasarkan dengan menyediakan outlet-outlet. Itu adalah merupakan outlet-outlet secara fizikal. Dan ia tidak termasuk daripada pemasaran melalui e-commerce dan sebagainya yang saya nyatakan tadi. So kita rasa berbangga juga kerana daripada target kita sebanyak 6,000 usahawan, kita telah pun mencapai seramai lebih daripada 13,000 usahawan yang terlibat dan ia memberikan
faedah kepada lebih daripada 3 juta pengguna yang mengunjungi outlet-outlet yang berkenaan. Ya, kitaran itu bukan saja menguntungkan pengusaha tetapi juga kepada peniaga dan juga pada akhirnya akan menguntungkan kepada pengguna-pengguna yang mendapatkan hasil daripada industri pertanian itu juga. Yang berhormat Datuk Seri, kalau digambarkan kepada bajet 2022 ini seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul, ini merupakan antara bajet yang paling besar berbanding tahun sebelumnya. Tidak terkecuali menerima impaknya adalah MAFI juga turut menerima sejumlah peruntukan yang antara yang terbesar untuk MAFI. Jadi dalam perihal untuk kita melihat tentang fokus kepada bajet 2022 ini, bagaimanakah ia diterjemahkan kepada dalam bentuk aspirasi kementerian, Datuk Seri? Ya, memang benar. Bajet untuk MAFI tahun ini adalah merupakan bajet yang agak besar dan antara kementerian yang tak dikurangkan bajet untuk tahun 2022. Malah secara fizikalnya, bajet untuk MAFI tahun depan meningkat sebanyak 26 juta ringgit. So in total kita akan menerima 4,82 bilion ringgit. Dan daripada 4,82 bilion ini, 3,28 bilion adalah untuk perbelanjaan mengurus dan 1,54 bilion adalah untuk perbelanjaan pembangunan. Ya. Dan tentu sekali dalam meneruskan usaha, memberi subsidi dan sebagainya, sebahagian 1,7 juta bilion ringgit ini akan digunakan untuk subsidi dan juga insentif industri pertanian dan perikanan. Yeah. Ini termasuklah subsidi benih, baja, harga dan pengeluaran padi, subsidi input dan juga output sebanyak 1,5 bilion ringgit, subsidi baja padi, huma dan padi bukit sebanyak 40 juta, dan insentif hasil tangkapan nelayan sebanyak 150 juta. Dan jumlahnya adalah 1,7 bilion. Dan yang menarik diperuntukkan sebanyak 120 juta ringgit untuk inisiatif meningkatkan jaminan bekalan makanan negara. Ini termasuklah projek jaminan bekalan makanan yang melibatkan pelbagai negeri termasuk pembangunan industri aquakultur, estet karang-karangan di Johor secara spesifik. Dan program pemantapan jaminan bekalan negara untuk menyediakan kemudahan logistik dan pusat penyimpanan stok bekalan makanan dan hasil pertanian. Program bantuan insentif bekalan makanan ternakan ruminan melalui skim harga bersubsidi dedak dan juga isi rong kelapa sawit, program gelakan usahawan tekno PKS antaranya, dan juga menentukan skim pelindungan takafur, smart peladang air, kad peladang air yang saya olahkan tadi itu. Dan keseluruhan jumlah ini adalah 4,82 bilion ringgit. Jadi MAFI adalah antara kementerian yang mendapat dana yang agak besar berbanding dengan kementerian-kementerian yang lain. Ini kerana MAFI adalah kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk meneruskan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agromakanan. Jadi sektor ini penting untuk jaminan sekuriti makanan negara, untuk memastikan bahawa negara mempunyai bekalan makanan yang mencukupi walau dalam apa keadaan sekalipun. Sepanjang 2 tahun yang lalu ini, MAFI, kementerian ini dicabar, sektor ini dicabar untuk memastikan PKP, pandemik COVID-19, sekatan sempadan antarabangsa tidak memberi impak terhadap sekuriti makanan negara. Dan kita bersyukur kerana sepanjang tempoh 2 tahun, kita tidak pernah kekurangan makanan, tidak pernah berhadapan dengan masalah sekuriti makanan. Malah ada keadaan-keadaan tertentu kita berhadapan dengan lambakan yang itu diurus oleh farma melalui e-commerce, melalui pembelian secara terperinci. Beberapa insiden-insiden lambakan yang berlaku di negara kita disebabkan oleh sekatan perjalanan pergerakan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi MAFI antara kementerian yang mencatatkan pertumbuhan positif
sektor agro makanan mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang tempoh negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Yeah. Jadi ini meletakkan MAFI sebagai sektor agro makanan sebagai sektor yang akan membantu pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 ini. Okay. Jadi kerajaan, Kementerian Kawan melihat peranan yang akan dimainkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dalam menggerakkan semula pertumbuhan ekonomi selepas 2 tahun kita dalam keadaan yang tersekat. Ya, apapun juga kita sama-sama mengharungi dan juga untuk memastikan agar sumber makanan dan juga industri agro makanan ini tetap terpelihara dengan kita memastikan security ataupun jaminan makanan dapat dikekalkan dalam negara, khususnya untuk menampung keperluan yang semakin bertambah saban hari. Aspirasi keluarga Malaysia memberikan gambaran kepada kesejahteraan rakyat, dan aspek kesejahteraan rakyat ini banyak juga bergantung kepada sumber makanan dan juga keperluan makanan yang mencukupi, bukan saja untuk tujuan ekspor tetapi juga untuk keperluan masyarakat di peringkat tempatan. Terus saja kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ronald Kiandi. Yang Berhormat Datuk Seri, perkara pokok berkenaan persoalan bagaimana jaminan ataupun security makanan itu kekal diutamakan ataupun dipelihara, khususnya apabila kita meneruskan agenda di bawah bajet 2022 malah dasar agro makanan negara. Jadi bagaimana aspek-aspek jaminan security makanan itu dapat dipelihara dan juga dikekalkan, Datuk Seri? Kementerian telah melancarkan dasar agro makanan. Dan antara objektif dasar ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan kualiti hidup, untuk meningkatkan output pengeluaran serta kualiti penuaian, dan juga untuk mewujudkan rantaian nilai yang lebih tangkas dan berdaya tahan. Jadi dasar ini melakarkan satu matlamat yang jauh untuk melihat sektor agro makanan ini bukan saja ditingkatkan tetapi dibuat sedemikian rupa agar keseluruhan rantaian itu adalah rantaian yang berkualiti untuk menjamin kualiti dan juga security makanan negara. Kita ingin melihat pengeluaran ditambah, meningkat menjelang 10 tahun akan datang, dan kita juga mensasarkan agar ianya akan dapat melibatkan penyertaan anak muda. Kita ingin mensasarkan agar sepanjang tempoh 10 tahun akan datang ini, kita wujudkan satu keadaan yang kondusif untuk satu pertumbuhan yang positif dalam sektor agro makanan. Sebab itu saya katakan bahawa kita lakarkan satu dasar yang penting, yang komprehensif dan detail untuk menentukan bahawa dalam tempoh 10 tahun akan datang ini, dalam apa keadaan sekalipun, security makanan negara tidak menjadi isu dalam negara. Kita ingin pastikan rakyat Malaysia mempunyai kualiti makanan, mempunyai makanan yang cukup dalam semua aspek, dan juga dengan pertumbuhan dan produktiviti yang meningkat. Sebab itu kita bercakap tentang pemodenan dalam sektor agro makanan dalam semua aspek. Jadi kita melihat bukan saja di sudut pengeluaran tetapi keseluruhan rantaian. So bila kita cakap tentang pemodenan, kita tentu sekali bercakap tentang penggunaan teknologi, penggunaan seiring dengan IR 4.0 banyak. Yang ini juga ditekan oleh Perdana Menteri ketika membentangkan rancangan Malaysia ke-12 yang lalu, iaitu aspek pemodenan, aspek pertanian moden, dan juga seiring dengan perkembangan IR 4.0. Dan itu jadi rekan matlamat. Jadi kita melakarkan satu dasar yang kehadapan semata-mata untuk memastikan jaminan security makanan negara untuk rakyat kita. Ya, insya-Allah mudah-mudahan supaya jaminan security makanan itu diterjemahkan dalam usaha bersama, bukan saja di pihak kementerian tetapi juga interrelated to other kementerian as well, dan ini juga bergantung juga kepada bagaimana aspirasi yang digambarkan oleh agensi di bawah MAFI juga. Yang berbagi Datuk Zainal, sudah pasti kita berbalik kepada agenda ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pharma, dan ada beberapa perkara yang pasti adalah kalau kita lihat tadi disebutkan tentang bagaimana Pharma juga memasarkan hasil produk pertanian,
membantu memasarkan hasil produk pertanian dan juga agromakanan. Agrobazar Kedai Rakyat, Cash Shop Online, Agrobazar Rakyat dan juga mungkin khidmat pemasaran segar dan sebagainya merupakan antara beberapa khidmat yang ditawarkan oleh Fama dan juga yang dilakukan oleh Fama. Dalam perihal ini, kalau tadi kita banyak bercerita bagaimana Fama membantu dalam aspek pemasaran, tetapi bagaimana Fama juga menjadi salah satu platform untuk kita bukan sahaja memastikan bekalan makanan mencukupi, tetapi bekalan agropertanian ataupun industri pertanian itu dapat memberikan hasil yang segar dan fresh. Orang kata fresh from farm lah kepada pengguna-pengguna dan juga kepada final product bagi mereka yang akan menikmati hasilnya itu. Yang berbagi, Datuk. Ada beberapa aspek di sini yang boleh kita sentuh dalam menjawab pertanyaan tadi. Pertamanya, di dalam bajet yang telah dinyatakan oleh Muhammad Datuk Seri tadi, kita juga telah diberikan beberapa peruntukan khas untuk membina pusat-pusat penyimpanan dan ruang-ruang penyimpanan. Seumpama bilik sejuk, storage dan sebagainya yang boleh digunakan oleh usahawan-usahawan bagi menyimpan hasil-hasil pertanian mereka. Ini tugas yang telah diberikan kepada kita dan bajet juga insya-Allah akan diberikan kepada kita dan kita akan deliver perkara ini supaya ia dapat untuk menyediakan ruang penyimpanan yang lebih sesuai dengan sistem-sistem yang tertentu kepada usahawan-usahawan. Itu yang pertama berkaitan dengan bajet tadi. Berkaitan dengan berkaitan aspek pemasaran tadi. Kita tahu bahawa di dalam aspek pemasaran ini, ia tidak hanya terhad kepada pembangunan fizikal sahaja. Di dalam pemasaran, kita perlu menyediakan infrastruktur pemasaran itu, kita perlu ada support services. Seumpamanya dengan maklumat-maklumat pemasaran, maklumat-maklumat harga, analisa harga, kajian kos dan margin, promosi dan sebagainya yang merupakan satu pakej yang lengkap untuk kita membantu usahawan-usahawan ini memasarkan hasil pertanian mereka daripada ladang sampailah kepada pengguna. Jadi inilah yang kita tekankan di dalam tahun hadapan. Kita akan mempercekapkan daripada di sepanjang rantaian nilai proses pengeluaran itu sehinggalah ia sampai kepada pengguna melalui pelbagai-pelbagai aktiviti yang telah saya nyatakan tadi. Kita ada penyimpanan, kita akan adakan logistik, kita akan adakan promosi, kita akan adakan penyediaan pusat-pusat pengumpulan untuk mereka boleh mengumpul hasil-hasil pertanian mereka dan seterusnya. Yang paling penting ialah kita menyediakan ruang-ruang pemasaran di samping maklumat-maklumat untuk digunakan oleh usahawan-usahawan yang boleh diperolehi secara maya atau di dalam website yang telah kita sediakan. Okey, dan maklumat lanjut juga boleh diperolehi ataupun banyak lagi inisiatif dan juga agenda dilaksanakan di bawah Fama untuk memastikan agar bukan sahaja produk pertanian itu diberikan manfaat kepada pengguna di peringkat akhir, tapi mereka yang berada dalam laluan dan juga persekitaran itu juga turut mendapat manfaatnya. Yang berhormat Datuk Seri, kita sedia maklum Sabah dan Sarawak juga merupakan antara penyumbang utama kepada sektor pertanian dan juga agro makanan negara. Namun ada sedikit dakwaan yang mengatakan bahawasanya kerajaan dalam perihal ini tidak memberikan penumpuan kepada industri pertanian ataupun agro makanan di Sabah dan Sarawak. Dalam perihal ini, bagaimanakah pihak MAFI menangkis dakwaan itu dan juga memberikan jawapan berkenaan perkara-perkara penumpuan kepada industri pertanian di Sabah dan Sarawak, Datuk Seri? Well, secara backgroundnya, jabatan dan agensi persekutuan ini, contohnya Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, Jabatan Veteriner, di peringkat negeri, Sabah dan Sarawak, mereka juga mempunyai jabatan sedemikian, tetapi diurus oleh kerajaan negeri. So, walaupun demikian, bila bercakap tentang peruntukan Jabatan Perikanan umpamanya, sebahagian daripada peruntukan 4.82 bilion tadi itu akan diturunkan kepada Jabatan Perikanan Negeri Sabah dan juga Sarawak, termasuklah negeri-negeri yang lain di semenanjung Malaysia. Berarti apa juga peruntukan dan dana peruntukan yang diperolehi oleh kementerian ini, sebahagian daripada itu akan diturunkan kepada
jabatan-jabatan negeri termasuk jabatan negeri di Sabah dan juga Sarawak. Jadi walaupun ianya diurus oleh kerajaan negeri tetapi sebagian dana disalurkan. Jadi contohnya program Tukun Tiruan yang diprogramkan oleh MAFI di peringkat persekutuan ini, sebagian dana itu diturunkan kepada kerajaan-kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri Terengganu, Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, Jabatan Perikanan Kelantan, Jabatan Perikanan Negeri Sabah dan Sarawak juga mengurus sebahagian daripada dana untuk program Tukun Tiruan di negeri-negeri berkenaan. Jadi kalau dikatakan bahawa kerajaan persekutuan abaikan negeri, itu merupakan satu kenyataan yang tidak tepat. Contohnya di sebilangan daripada section of the masyarakat di Sabah yang katakan bahawa contohnya Sabah diuntukkan some 5 bilion ringgit untuk kerajaan negeri Sabah berbanding dengan 400-300 bilion ringgit yang diuntukkan untuk bajet bagi tahun 2022. Tetapi apabila Menteri Kewangan maklumkan itu peruntukan khas bagi negeri Sabah, yang itu peruntukan khas dan peruntukan lain yang disalurkan kepada kesemua kementerian-kementerian di peringkat persekutuan ini, juga sebahagian daripada dana itu disalurkan ke jabatan dan agensi di peringkat negeri. Jadi pada saya kerajaan persekutuan melalui Kementerian Kewangan ini mengolah bajet sedemikian rupa mengikut keperluan negeri-negeri. Jadi tentu sekali negeri yang ke belakang disasarkan untuk menerima dana yang lebih. Contohnya dalam bajet 2022 yang dibentang, some states, beberapa buah negeri di-highlight oleh Menteri Kewangan. Sabah, Sarawak, Kelantan dan juga beberapa negeri yang di-highlight dalam bajet sebagai negeri-negeri yang perlu diberi tumpuan khusus bagi mengimbangi tahap pembangunan di negeri-negeri berkenaan. Jadi Sabah dan Sarawak antara negeri yang disebut dalam bajet. Jadi ini menunjukkan bahawa Menteri Kewangan Kerajaan Persekutuan ini prihatin terhadap keperluan dana pembangunan untuk disamaratakan perolehan pembangunan di semua negeri di negara kita. Jadi tentu sekali kapasitinya, kuantumnya bergantung kepada berapa banyak dana yang boleh dibelanjakan oleh kerajaan pada tahun hadapan. Ya, peruntukan keperluan itu sudah pasti bergantung kepada bagaimana ia boleh merancangkan pengeluaran dan juga hasil output di kawasan ataupun di satu negeri tersebut seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Sedikit kepada yang berbagi Datuk Zainal, kalau untuk menangkis dakwan itu juga, kalau tadi kita bercerita tentang bagaimana proses pemasaran itu dilakukan oleh Fama, Agrobazar dan juga pusat pengumpulan, di Sabah dan Sarawak juga medan niaga Satok juga turut diwujudkan dan juga pusat pengumpulan buah-buahan di Sabah juga turut diwujudkan. Ini juga platform yang dibangunkan dan juga dianjurkan untuk memastikan aspek penjualan dan pemasaran itu dapat dilaksanakan dengan lebih lancar. Jadi bagaimana kita memperjelaskan kerangka pelaksanaan perjalanan program itu? Baik, terima kasih. Sebenarnya di dalam aspek ini, kita juga ingin menekankan bahawa Sabah dan Sarawak tetap menjadi keutamaan di dalam pembangunan infrastruktur pemasaran kita. Kalau kita tengok di Sabah, dia ada dua program sebenarnya yang utama. Pertama adalah kerajaan persekutuan memperuntukkan untuk upgrade, menaik taraf pasar-pasar tamu yang sedia ada. Kita daripada 2017, kita telah pun menaik taraf sebanyak 4 di Sabah dan juga 5 di Sarawak. Ini adalah merupakan pasar-pasar tamu yang sedia ada yang kita upgradekan dari segi persembahan, kemudian infrastruktur dan sebagainya. Di samping itu juga, kita ada juga membina beberapa pasar tani kekal kita. Di Sabah yang sebanyak ada 4. Di Sarawak kita ada lebih kurang dalam 3. Dan yang utamanya ialah medan niaga Satok yang telah dibina pada tahun 2016 dengan kos sebanyak 60 juta. Di samping itu juga, di Sabah juga kita sedang membina sebuah pusat pemprosesan buah-buahan untuk yang bernilai lebih kurang dalam 2.5 juta untuk memproses ataupun mengumpul hasil-hasil pertanian daripada Sabah
untuk dibawa ke Semenanjung. Ya. Dan kita tahu pada masa ini yang popular daripada Sabah ialah pisang Sabah. Ya. Pisang Sabah saja last year telah mencatatkan lebih kurang dalam 30 ke 40 juta ringgit ekspor pisang Sabah tu ke Semenanjung. Jadi kita melihat perkara ini bermaknanya ia perlu dipergiatkan. Dan peruntukan-peruntukan pun memang kita sediakan untuk kita menaik taraf infrastruktur ataupun membina infrastruktur pemasaran yang baru supaya hasil-hasil pertanian ini tidak hanya boleh dipasarkan di dalam negeri Sabah sahaja, tetapi ianya boleh dibawa keluar daripada hasil pertanian daripada Sabah dan Sarawak untuk dipasarkan di Semenanjung dan juga di luar negara. Okey. Ya, baru-baru ini juga Pharma turut membantu untuk memasarkan hasil pertanian Rozelle yang diusahakan dan juga dibangunkan di Rompin, dan ini juga merupakan salah satu daripada perkara yang diteruskan oleh pihak Pharma untuk memastikan aspek pemasaran produk-produk agropertanian ataupun agro-makanan ini dapat dijana bukan saja kepada untuk menjana ekonomi tempatan tetapi juga untuk membawa satu nilai ekspor yang lebih baik. Yang berhormat Datuk Seri, saya rasa molek untuk saya bertanyakan soalan ini mewakili suara keseluruhan rakyat Malaysia berkenaan tentang harga produk pertanian, khususnya sayur-sayuran. Dan bukan saja kita bercerita tentang jaminan bekalan, kita bercerita tentang bagaimana pembekalan, tetapi harga itu juga memainkan satu peranan yang penting untuk kita melihat pasarannya. Dalam perihal ini, bagaimana Yang Berhormat Datuk Seri memberikan respon terhadap peningkatan harga khususnya produk sayur-sayuran, dan apakah tindakan pihak kementerian untuk membantu dan juga menangani permasalahan ini, Datuk Seri? Ya, sesuai dengan saya sebagai Menteri MAFI, saya cuma bercakap tentang kenaikan harga pengeluaran. Kerana harga retail, harga pasaran yang dibeli oleh consumer, pengguna itu adalah di bawah jurisdiction Kementerian KPDN, HEP. Bila bercakap tentang harga sayur naik, harga buah-buahan naik, harga ayam naik di pasaran, dari sudut pandangan MAFI, kita mesti melihat apa punca kenaikan. Ya. Bercakap tentang menanam sayur ini, kita perlukan baja, kita perlukan racun, kita perlukan benih. Kalau bercakap tentang ternakan ayam, kita perlukan dedak, makanan ayam, haiwan, makanan hewan dan sebagainya. Sebahagian daripada keperluan ini kita import daripada luar negara. Okay. Baja kita import sebahagian. Kita mengeluarkan baja sebahagian. Baja ada dua, baja tunggal ataupun baja sebatian. Baja sebatian komponennya, ingredientnya, bahan mentahnya sebagian besar kita import. Kita mengeluarkan urea umpamanya, tetapi kita mengimport banyak urea daripada China. Kita mengimport banyak potash daripada Belarus, daripada India dan China juga. Begitu juga kita mengimport sumber N, potas, kalium daripada negara luar sebagai komponen dalam membentuk baja sebatian. Yeah. Jadi kalau harga baja meningkat, berarti harga baja yang digunakan oleh petani akan meningkat, dan ini menyebabkan peningkatan kos pengeluaran bagi petani. So jadi bila kita keadaannya sekarang ini, ada sebagian daripada baja meningkat 200% komponen baja tersebut, ada meningkat sehingga 150% daripada harga sebelumnya. Begitu juga harga racun meningkat sampai 70-80%. Ini merupakan kenyataan yang berlaku yang di luar kawalan kementerian. Okay. Yang tertakluk kepada harga pasaran antarabangsa. Jadi apa juga kenaikan yang berlaku akan menyebabkan kos pengeluaran produk agro makanan itu juga akan meningkat. Sebab itu kalau dulu tanam sayur dengan baja RM20, sekarang ni terpaksa gunakan baja yang harganya RM40 contohnya. Yeah. Jadi menyebabkan kenaikan harga bagi petani untuk mengeluarkan 1 kilogram sawi, 1 kilogram buah-buahan dan sebagainya. Jadi ini merupakan punca kenaikan harga yang tidak boleh dielak oleh petani. Tentu sekali kalau kita bercakap tentang harga naik di pasaran, kita bercakap tentang kepentingan konsumer, rakyat Malaysia keseluruhannya. Tapi pada masa yang sama kita harus melihat kepentingan pemain industri, pengusaha, petani, penanam buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengusaha tanam mereka untuk melakukan hasil pertanian. Jadi perlu ada keseimbangan
antara melihat kepentingan consumers dan juga kepentingan petani, pesawar, juga penanam buah-buahan, peternak kecil-kecilan dan sebagainya. Jadi kerajaan prihatin tentang perkara ini. Sebab tu beberapa hari yang lalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah mengumumkan intervensi kerajaan. Sedikit pendekatan yang diambil oleh kerajaan, intervention yang diambil oleh kerajaan untuk meringankan beban yang dihadapi oleh petani umpamanya. Diumumkan kalau dulu bagi pesawar, sebagai contoh pesawar, diberi subsidi RM200 satu hektar, adalah 1 hektar untuk 1 musim, subsidi bagi racun. RM200 itu sekarang kalau dulu boleh beli 3 galon contohnya, sekarang boleh beli 1 galon. Sebab itu kerajaan mengumumkan penambahan RM100 tambahan kepada subsidi racun bagi pesawar. Dan tambahan RM100 kepada pesawar ini akan menyebabkan implikasi kewangan kepada kerajaan sebanyak RM62 juta. Intervensi yang kedua yang dibuat oleh kerajaan adalah untuk make available dana RM200 juta sebagai soft loan bagi pengusaha-pengusaha kecil yang terkesan disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran penanaman, baja dan sebagainya, ya untuk meneruskan usaha mereka mengeluarkan hasil makanan. Jadi 200 juta ini dengan syarat yang agak terlalu mudah, tanpa interest dan juga dimoratoriumkan straight away selama 6 bulan. Jadi pengusaha-pengusaha yang terpaksa bergerak dalam skala yang kecil disebabkan oleh kos pengeluaran yang tinggi boleh mendapatkan dana pinjaman mudah daripada kerajaan yang akan disalurkan melalui tekun dan juga agrobank. Jadi itu langkah intervensi yang dibuat oleh kerajaan. Kecuali ada manipulasi oleh pesawar, oleh peladang dan petani. Tapi dalam kes kenaikan yang berlaku sekarang ini adalah kes yang benar-benar berlaku disebabkan oleh peningkatan komponen-komponen perlu dalam sektor pertanian, disebabkan oleh kenaikan harga di pasaran antarabangsa. Yang puncanya kita tak tahu, banyak puncanya. Polisi kerajaan, pengimport, pengekspor, dan sebagainya yang berlaku daripada negara-negara luar yang kita import komponen-komponen penting untuk sektor pertanian ini. Jadi ini sebenarnya di luar kawalan, dan dalam kita ingin melihat bahwa harga sayur dikurangkan, kita juga harus melihat bahwa pengusaha petani yang menanam sayur, menanam buah-buahan itu juga diberi pembelaan yang sebenarnya. Jadi itu beberapa langkah intervensi. Saya yakin kerajaan juga akan terus mengambil langkah-langkah perlu untuk kepentingan konsumer, bagi meringankan beban yang dihadapi oleh konsumer disebabkan oleh kenaikan harga. Tapi bercakap kenaikan harga sayur, buah-buahan, ayam dan sebagainya, sebenarnya banyak perkara lagi yang dah naik sekarang ini. Harga minyak meningkat, disebabkan harga penjanaan kuasa elektrik meningkat. Jadi the service, the supply, the power provider di negara kita juga berhadapan dengan masalah kenaikan kos untuk menjana elektrik dan sebagainya. Jadi merupakan satu fenomena yang sedang berlaku bukan saja di Malaysia tapi keseluruhan dunia. So we must tackle this secara bijaksana. Semua stakeholders itu perlu dilindungi, dibela, consumer perlu dibela, peternak perlu dibela, pesawar, petani, pengusaha kecil dalam sektor makanan juga perlu dibela. Tapi kerajaan kita, kerajaan prihatin, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghendaki kita berbincang secara serius mengenai perkara ini. Sebenarnya kementerian saya, Kementerian KPD, NHEP dan Kementerian Kewangan telah mengadakan mesyuarat untuk melihat langkah-langkah yang perlu diambil lagi oleh kerajaan untuk meringankan beban kenaikan harga keseluruhan rakyat Malaysia, termasuk pengusaha-pengusaha kecil pertanian.
kenaikan kos harga di punca itu tidak dapat dielakkan dan sudah pasti akan memberikan satu kesan rantaian yang akan berkolerasi kepada harga output ataupun harga di pasaran untuk dibeli oleh pengguna dan juga pembeli. Dan kalau dibuka kepada ruang untuk import yang lebih besar pun, ia akan menjejaskan industri pertanian tempatan. Jadi kedua-duanya mempunyai kesan resiprokal yang perlu dipertimbangkan dengan baik oleh pihak kementerian dan kerajaan. Yang berbahagia Datuk Zainal, kalau tadi kita hubung kaitkan dengan bagaimana tujuan ekspor dan juga import yang berlaku khususnya pada industri agromakanan dan juga sektor-sektor pertanian, bagaimana dalam tempoh kita menepani PKP ini dalam perihal sekatan perjalanan, sekatan perdagangan dan sebagainya, dan juga beberapa perkara yang diberikan penumpuan khususnya aspek kebersihan, keselamatan dan juga kesihatan, apakah potensi ekspor pertanian negara kita ini hampir menyerupai seperti sebelum kita menghadapi pandemik COVID-19? Yang berbagi, Datuk. Okey, kita tidak boleh lari daripada mengekspor, terutamanya kepada negara-negara yang berjiran dengan kita seperti Brunei, Singapura dan Thailand. Singapura dan Brunei ini serta juga Thailand adalah merupakan pasaran tradisi kita bagi ekspor. Kita selalu di dalam pemikiran kita apabila disebut Thailand maka kita banyak mengimport. Tidak. Daripada data yang kita ekspor yang kita ada, bahawa Thailand juga adalah juga antara destinasi ekspor kita yang utama. Okey. Kalau kita lihat sebelum pada PKP, saya ambil contoh untuk sayuran dan buah-buahan untuk pasaran Singapura. Nilainya lebih kurang dalam 1,500 metrik tan sehari. Semasa PKP, oleh kerana ada sekatan, ada ekonomi dan sebagainya, maka ia telah turun kepada 600 ke 700 metrik tan sehari. Namun begitu, selepas daripada PKP di mana ekonomi pun telah berkembang dan di Singapura juga aktiviti ekonomi telah pun bertambah aktif, maka nilai itu telah pun mula menghampiri kepada sebelum PKP. Itu lebih kurang dalam 1,200 ke 1,300 metrik tan sehari. Untuk Thailand pula juga, daripada data kita daripada 22 hingga 28 November, lebih kurang dalam kita telah pun mengeksport kepada Thailand lebih kurang dalam 4,000 metrik tan. Okey. Ya, 4,000 metrik tan daripada sayuran dan juga buah-buahan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa pasaran ekspor ini telah mula berkembang. Di samping negara-negara di Europe, Dubai dan sebagainya, ia telah pun menunjukkan peningkatan. Maka yang ini adalah merupakan satu outlet ataupun satu aliran baru yang boleh diambil kesempatan oleh petani-petani kita untuk kita meningkatkan lagi, terutamanya bagi negara-negara yang bersempadan dengan kita. Okey. Di mana kita menyalurkan bekalan-bekalan sayur, buah-buahan, daging dan sebagainya kepada negara berkenaan dengan mematuhi kepada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. So kita confident bahawa insya-Allah pasaran ini akan terus dapat kita pertahankan dan ia akan banyak memberi manfaat kepada pengeluar-pengeluar di negara kita ini. Ya, melihatkan kepada negara-negara yang bersempadanan dengan laluan darat, ia memudahkan dari segi kos pengangkutan dan sebagainya untuk kita berbanding bertumpu kepada yang memerlukan kos pengangkutan yang lebih banyak dan juga lebih mahal. Bajet 2022 Jabatan Sistem Makanan demi Keluarga Malaysia bersama dengan pihak MAFI dan juga pihak Pharma pada malam ini. Terus saja kesimpulan yang berbahagia Datuk Zainal berkenaan tentang pelaksanaan e-commerce khususnya dalam tujuan pemasaran dan juga untuk kita memperdagangkan hasil industri agromakanan dan juga pertanian ini. Datuk Zainal. Okey, e-commerce ini adalah merupakan satu dimensi baru di dalam aspek pemasaran yang perlu kita pergiatkan. Ya. Kita perlu berubah untuk mengikut pada keadaan masa. Dan di MAFI sendiri pun perkara ini memang telah pun menjadi keutamaan kepada kita, dan di peringkat Pharma sendiri sebagai agensi pelaksana kita dah ada portal iaitu dipanggil Agrobazar Online. Di Agrobazar Online ini kita bekerjasama juga di dalam portal ini dengan Shopee, Lazada, Foodpanda, Our Shop dan Our Farm dan sebagainya. Kita sekarang ni telah pun mempunyai lebih kurang dalam 15,000 SKU yang kita ada dengan pelibatan lebih kurang dalam 5,000 orang petani, 5 orang pengeluar. Kita akan tingkatkan di dalam ABO version 3.0 pada masa ini dengan menawarkan package-package ataupun menawarkan kemudahan-kemudahan yang lebih baik di dalam itu. Dan insya-Allah ia akan kita akan teruskan
di dalam 2022 ini bagaimana untuk kita menaik taraf dan juga untuk supaya dia friendly, user friendly di dalam Agrobazar ini yang akan dapat memberi manfaat kepada pihak pengeluar kita dan juga kepada pihak pengguna. InsyaAllah kita akan teruskan lagi khidmat ini. Ya, mahu ataupun tidak, agro makanan dan industri pertanian sudah pun mula beralih kepada e-commerce dan juga perdagangan secara dalam talian ini. Terakhir daripada Yang Berhormat Datuk Seri pada malam ini untuk menyimpulkan aspirasi keluarga Malaysia untuk jaminan dan juga sekuriti makanan diwujudkan Jawatankuasa Sekuriti Makanan. Jadi apa yang boleh disimpulkan untuk Jawatankuasa Sekuriti Makanan bagi mencapai hasrat aspirasi sekuriti makanan keluarga Malaysia? Okey, Jawatankuasa Kabinet berkaitan dengan sekuriti makanan negara ataupun ringkasannya FACC adalah merupakan jawatankuasa yang pertama yang dibentuk oleh kerajaan 2020 ini. Ya. Ianya merupakan satu jawatankuasa high level yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Setakat ini kita telah pun mengadakan 3 kali mesyuarat dan mesyuarat selanjutnya akan diadakan dalam masa yang terdekat ini dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Beberapa pencapaian yang telah kita capai, kita telah memastikan sekuriti makanan negara terjamin. Kita telah membentuk lembaga ruminan untuk mempertingkatkan pengeluaran daging dan susu negara. Untuk kehadapan ini kita telah juga memutuskan untuk memanjangkan dasar pelaksanaan dasar sekuriti makanan negara di peringkat negeri-negeri, dan setiap ketua menteri besar negeri-negeri di negara kita akan mempengerusikan Jawatankuasa Sekuriti Makanan Negara peringkat negeri. Jadi itu akan dilaksanakan untuk memastikan bahawa kehendak dan aspirasi melihat jaminan makanan negara ini akan terus diangkat bersama, bukan jadi peringkat persatuan, tetapi di peringkat negeri-negeri yang juga akan dipengerusikan oleh ketua menteri dan menteri besar. Ya, jadi kita harapkan dia akan terus menjamin sekuriti makanan negara untuk jangka waktu yang InsyaAllah sama-sama kita mencapai aspirasi dasar agro makanan negara dan juga aspirasi keluarga Malaysia dari segi sekuriti makanan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri, terima kasih yang berbagi Datuk Zainal, terima kasih Mafi dan juga terima kasih pihak Fama, dan juga dengan itu berakhir pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam.